wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, InsyaAllah sama-sama kita membacakan selawat. Moga-moga Allah Ta'ala membuka segala pintu kebaikan dan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkatan atas pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qadu wa InsyaAllah kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad. Semoga Allah merahmati dan memberkati pengarang kitab Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat
manfaat daripada kitab yang mulia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang ke-9 pada muka surat yang ke-18. Tinggikan cita-citamu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Muka surat 18. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, jadikanlah cita-citamu itu dalam meninggikan rohaniahmu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada pada pihak hawa nafsumu, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ubahnya laksanakan sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Jikalau engkau laksanakan burung yang terbang tinggi, maka ia terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, suratul Fajr pada ayat yang ke-28, yang bermaksud kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha dan diredai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sa'ad ibni Mu'az meninggal dunia. Ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd ibni Mu'az. Artinya telah bergoncang arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'az, yakni kerana kegembiraan menyambut kedatangan rohnya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pengajian dari nasihat yang ke-9 berkenaan dengan yaitu hawa nafsu, dan juga berkenaan dengan rohaniah, roh kita. Karena manusia itu diciptakan dengan dua unsur. Pertama adanya jasad, kemudian adanya roh. Maka dengan kedua-dua ini menjadikan kita hidup. Dan sekiranya roh itu tidak ada, nescaya jasad kita akan rebah ke bumi. Dan roh apabila dicabut, maka roh akan terbang. Lalu begitulah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka di dalam urusan kehidupan kita, pastikan cita-cita kita adalah untuk meninggikan, memperelokkan dan mengindahkan rohani kita. Karena roh ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Adapun jasad, ia berakhir dengan dimamah oleh ulat. Yang tahibu dudu jismah, ulat-ulat akan merentak jasad kita setelah berlaku kematian. Maka jasad kita dia berakhir dengan direntak oleh ulat. Maka tenggelamlah jasad kita, hilanglah jasad kita. Tetapi roh kita tetap berjalan. Roh kita tetap berjalan sehinggalah roh kita akan dibangkitkan dan roh kita akan dihisab, dan itulah perjalanan yang kekal abadi yang dilalui oleh rohani kita. Maka dengan sebab itu, sebagaimana kita memberi makan kepada jasad, begitulah kita memberi makan kepada rohani kita. Sebagaimana kita mengindahkan jasad, maka begitulah kita mengindahkan rohani kita. Sebagaimana kita bimbang dengan penyakit jasad, maka begitulah kebimbangan kita dengan penyakit rohani kita, dengan demam rohani ataupun dengan penyakit kronik pada rohani kita. Maka kerana orang yang beriman itu, dia bukan semata-mata untuk mengindahkan jasad, kerana dia memikir soal roh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya lagi, dan jadikanlah segala yang gagal itu adalah pihak hawa nafsu. Yang gagal itu pastikan pada hawa nafsu kita, supaya kita tidak menangkan hawa nafsu dan menjadikan nafsu itu sebagai tempat untuk kita turuti. Maka orang yang beriman adalah dia sentiasa menggagalkan kehendak hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pada kehendak hawa nafsu. Orang yang beriman dia menggagalkan hawa nafsu makan dengan dia berpuasa. Orang yang beriman dia menggagalkan nafsu tidur dengan dia bangkit di tengah malam, berqiyamul lail. Lalu kemudian dia menggagalkan nafsu suka bercakap, suka bersembang dengan dia memperbanyakkan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian katanya lagi, jadikanlah yang mati itu hanya pada jasad, bukan pada hati kita.
Biar yang mati itu berlaku hanya pada jasad, bukan kepada hati kita yang mati. Kerana bala yang paling besar apabila seseorang itu hidup, jasad hidup tapi hati mati. Hati mati, tak ada perkiraan dosa dan pahala, buat satu benda suka hati, maka ini adalah orang yang jasad hidup tapi hati mati. Pastikan hati kita sentiasa hidup, yang mati itu hanyalah jasad kita. Kerana tempat tinggal kita yang sebenar adalah di liang kubur. Liang lekubur, di liang lahat, dan penghuni kubur ini sentiasa memanggil-manggil. Ini berdasarkan juga kepada hadis Nabi SAW yang menyebut kubur itu sendiri memanggil-manggil kita. Setiap masa kubur itu memanggil-manggil orang yang berada di dunia ini. Yang mana kata kubur pada setiap hari, aku adalah tempat yang penuh dengan ulat, aku adalah tempat yang penuh dengan tanah, aku adalah tempat yang keseorangan, yang kesunyian. Kubur sentiasa memanggil-manggil. Maka dengan sebab itu, bila mana berlakunya kematian, maka kubur akan berkata kepada roh. Kalau roh itu orang yang soleh, kata kubur, ahlan wa sahlan, selamat datang, orang yang paling aku kasih, kamulah orang yang paling aku kasihi di atas dunia. Maka hari ini urusan kamu diserahkan kepada aku, kata kubur. Ini disebut dalam hadis. Lalu kemudian kalau roh itu adalah roh orang yang fasik ataupun orang yang jahat, orang yang kafir, maka kata kubur, tidak ada selamat datang. Kamu adalah orang yang paling aku benci saat kamu berjalan di atas belakangku. Atas dunia lagi aku dah benci kamu, maka sekarang urusanmu diserahkan kepadaku. Maka kubur menghimpit, sehingga Nabi menyebut, Nabi memperlihatkan tangannya yang bersilang di antara jari jemari, yang menandakan bahawa begitulah persilangan yang berlaku di antara tulang rusuk kiri dan kanan. Kubur menghimpit, iaitu jasad orang yang jahat. Begitulah perjalanan kehidupan manusia ini, yang sewaktu kita hidup di dunia ini, kubur sudah menanti kedatangan kita, dan penghuni kubur ini sentiasa menanti kedatangan kita. Maka dengan sebab itu, maka pastikan kita kembali ke sana dengan bekalan. Batu kata Imam Ghazali, jangan kamu kembali ke alam kubur tanpa bekalan. Kita nak pergi mana pun bawa bekal. Pergi ke mana saja tempat yang jauh bawa bekal. Nak pergi haji bekal lagi banyak. Nak orang perempuan lagi banyak bekal. Kita kalau orang lelaki pergi haji mungkin siap-siap yang mana patut. Saya orang rumah tolong berkemah. Ubat saja tu dah berapa bekas tak tahu. Dia siap tanya pula saya, abang nak label tak? Saya suka hati lah, saya kata. Saya tak fikir pun, tapi dia banyak bekal. Batuknya, dengan penadonya, sakit uratnya, ada belaka bekal. Lotion pula ada 2 jenis lotion, 3 jenis lotion. Dia kata, apa benda lotion banyak? Dia kata, yang ni untuk muka saja, yang ni untuk tumit kaki, yang ni untuk badan. Saya kata, pakai satu tak boleh ke? Bekal, dia kata bekal aku bawa ni. Bekal. Pasal apa? Bila sampai sana barang dah mahal. Ada sahabat tu dah batuk, pergi haji batuk, RM200 habis ubat untuk batuk saja. Ubat dah mahal lah, ubat tu kena bawa bekal. Jadi rupanya ubat kita ni kalau tak guna untuk kita pun berguna untuk jemaah lain. Jemaah lain sakit, kita boleh, itu bekal kita. Jadi bawa bekalan, kita nak pergi ke tempat yang jauh, yang lama, beli bawa bekal. Itu baru sebulan. Sebulan tu dah banyak dah bekal. Dengan Maggi-nya, dengan serunding dagingnya, dengan macam-macam. Itu baru sebulan perjalanan. Yang ni bukan sebulan, bukan setahun. Ni perjalanan yang kita tak akan balik lagi ke dunia. Yang kita akan terus hanya dengan amalan bekalan kita. Kalau bekal kita banyak, panjanglah, alhamdulillah. Selesalah kita di alam kubur. Dengan sedekahnya, dengan dengan ibadah, amalan sunnahnya banyak, dengan zikrullahnya banyak, dengan taubat kita pun banyak. Jadi maka dengan sebab itu kata Imam Ghazali, jangan kamu kembali ke alam sana tanpa bekal. Kerana kita nak pergi mana mesti kena berbekal. Jadi maka dengan sebab itu, kalau tempat yang sebulan perjalanan pun kita dah bekal dengan perkara yang cukup banyak, kalau setahun lagi lah banyak bekalan kita, ini iaitu suatu negeri yang kita tidak akan kembali semula ke dunia. Maka dengan sebab itu, pastikan kita pergi ke sana dengan bekalan amal-amal yang telah kita kerjakan di dunia ini. Maka lalu kemudian Imam Ghazali membawakan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
dengan mengumpamakan badan manusia ini seumpama dua keadaan binatang. Pertama seperti sangkar burung, yang kedua seperti kandang binatang, iaitu kandang binatang ternak. Maka kata Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kamu pilih yang mana kamu nak letakkan jiwa kamu. Apakah seperti seekor burung, kerana burung ni sifat dia suka bebas, ataupun seperti binatang ternak? Sebab apa dua binatang ni? Dua binatang ni kalau kita buat kajian, dia dua binatang yang sifatnya berlainan. Pertama burung, biasa kalau orang bela burung ni, pertama kalau kita tengok sangkar burung ni, orang selalu letak dekat rumah, dekat di rumah, dekat depan rumah sangkar burung. Kerana dia suatu, orang kata burung ni begitu, haiwan peliharaan yang kita letak dekat kandang lembu ni jauh daripada rumah biasa. Jarang orang buat rumah depan tu kandang lembu, depan tangga kandang lembu, tak. Jadi kadang sifatnya baunya busuk sebagainya. Kemudian sifat yang kedua yang ada pada burung ni, dia satu burung sikit makan, tapi dia punya terbangnya jauh, perjalanannya jauh. Ini burung, walaupun dia makan sikit, terbangnya jauh, merata sampai ada burung berhijrah daripada luar negara sampai ke negara kita. Adapun binatang yang bernama lembu, binatang ternak ni, makan banyak, jalannya malas. Itu yang tuan dia selalu kena rotan dia. Jalan malas, jalan slow, itu kena rotan lagi, laju sikit jalan. Tapi kerja mengunyah je. Sebab tu kita jangan jadi macam lembu, makan banyak, ibadat malas. Jadilah seperti mana burung. Burung ni makan sikit tapi jauh perjalanan. Kemudian dalam hadis juga menyebut perihal burung ni, tawakalnya tinggi. Seekor burung tawakalnya tinggi. Tawakal burung ni tinggi sebab apa? Dia keluar pagi, dia makan, dia lapar hari tersebut, dia akan pergi cari makanan pada hari tersebut. Esok dia lapar, dia keluar lagi pergi cari makan. Sifat burung adalah dia sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah bimbang, dia tak pernah menyimpan makanan. Dia bukan macam kita. Kita bila dah nak umum lockdown tu, dia punya beras macam satu gudang beras. Dia punya takut, dia kata tak boleh ustaz ni, dah nak kiamat dah ni. Kena simpan gudang, ada gudang beras. Peti ais tu tak cukup dengan peti yang ada besar tu, dibeli pula freezer satu lagi. Iaitu peti sejuk beku saja. Tak cukupnya. Jenis kita suka simpan makan. Burung tak jaya pergi, tak sarang burung ada tak peti ais, tak ada. Dah kosong je sarang burung tu, kosong, tak ada apa. Tapi Datuk ni makan macam mana? Hari-hari dia jadi makan, itu burung. Sebab dia yakin rezeki tu Allah Ta'ala dah tetapkan. Sebab tu Nabi suruh kita belajar ni tawakal seperti seekor burung. Hati manusia ni, maka yang nak dimasukkan oleh Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu jadi seperti binatang ternak. Dia kena suap je makanan, dan siapa yang suap makanan pada dia akan tunduk kepada tuan dia. Itu binatang lembu. Lembu ni siapa yang suap dia makan, itulah tuan dia. Dan kalau bila time nak kena sembelih depan dia pun dia tak lari. Bila dah terlalu jinak, tak lari. Jadi kita ni jangan seperti seekor lembu yang terkurung jiwa kita. Jadilah seperti seekor burung yang merdeka daripada cengkaman makhluk, mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang nak dimasukkan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah berjiwa merdeka. Seorang mukmin jiwanya adalah merdeka seperti mana jiwa seekor burung yang merdeka daripada cengkaman makhluk. Burung ni dia bukan jenis suka hidup duduk dalam sarang, bukan suka hidup duduk dalam sangkar, tetapi dia adalah binatang yang suka hidup bebas. Sebab tu berdosa seorang yang bela burung, dia letak dalam sangkar kecil. Dosa. Kita telah menafikan hak seekor burung. Pasal apa? Kalau nak buat sangkar pun kena buat besar, kerana dia yang jenis suka terbang. Boleh nak buat sangkar ni besar, ataupun dibebaskan saja. Kerana itu sifat burung ni, dia hidup dalam keadaan bebas. Tapi kalau tak main gitu, dia perlu dalam sangkar kecil je pun. Siap. Burung, kerana sifat burung itu dia bebas, maka sifat orang yang beriman, dia bebas daripada cengkaman makhluk. Hati dia merdeka daripada cengkaman makhluk.
Sebab itu hati orang bebas, hati orang yang beriman ni, dia bebas daripada kezaliman, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang bebas, merdeka. Sebab tu di dalam kata-kata seorang panglima tentera Islam yang bernama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ni seorang panglima tentera Islam. Ketika mana dia bertemu dengan wakil tentera Parsi yang bernama Rustum. Jadi Rustum ni dia tahu, dia kata wahai Rib'i, kalau kamu datang, tentera Islam datang nak serang kami ni, kami boleh bagi satu tawaran, dia kata. Berapa tanah jajahan yang kamu nak, kami boleh bagi, kata Rustum ni. Tentera kafir mewakili tentera kafir, iaitu kerajaan Parsi. Berapa pun tanah jajahan kamu nak, kami boleh bagi. Berapa pun duit yang kamu nak, kami boleh bagi. Tapi dengan syarat jangan lancar perang terhadap kami. Itu saja kami nak. Maka apa kata Rib'i bin Amir? Allah ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhir. Kata Rib'i bin Amir, kami datang bukan kerana benda ni. Kami datang bukan kerana nak dunia. Yang kami datang ni nak merdekakan manusia. Allah yang mengutuskan kami. Tujuan apa Allah utus kami? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Nak keluarkan manusia ni daripada cengkaman hidup menyembah sesama hamba. Yang miskin sembah yang kaya, yang tak ada pangkat sembah yang ada pangkat, yang lemah sembah yang kuat, kepada semua sekali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nak bebaskan daripada cengkaman makhluk. Kerana kita lihat suasana hari ini, manusia ini dia hilang kebergantungan kepada Allah, dia lebih banyak bergantung kepada makhluk. Jiwanya tidak merdeka daripada cengkaman makhluk. Apa jadi bila jiwa kita ni sentiasa bergantung pada makhluk, makhluk yang memberi mudarat, makhluk yang memberi manfaat, sehingga kita hilang satu sifat yang namanya tawakal kepada Allah. Ini jiwa tak merdeka. Bila hati kita ni masih bergantung dengan anak-anak, ustaz, kalau tak ada anak ramai, sesak masa depan saya nanti. Nak kena ada anak ramai baru senang masa depan saya. Berapa ramai orang yang ada anak yang ramai, 10 orang anak, tapi 10 orang hantar dia ke pusat jagaan orang tua. Maknanya anak ramai pun belum tentu hidup kita senang. Jadi hati kita masih lagi bergantung pada makhluk. Sebab tu Allah Ta'ala uji kehidupan kita ni supaya hati kita ni bebas daripada cengkaman makhluk, sehingga kita mula bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat saya, dia cerita, dia kata, ustaz, satu benda saya tak pernah cerita kat ustaz. Dia kata apa? Saya ni ustaz, dulu waktu saya ni jauh dengan masjid, Allah uji saya dengan hutang 1.4 juta ringgit Malaysia. Banyak. Dan cerita ni dia cerita pada saya, bukan cerita orang ketiga dah. Dia kata, saat saya diuji dengan hutang 1.4 juta, sehingga waktu itu saya mungkin, kalau ada hikmah Allah uji saya dengan nilai sebegitu banyak. Dia kata kalau Allah uji saya dengan hutang 80,000 ataupun 200,000, saya mungkin hati saya masih bergantung dengan makhluk. Saya boleh pinjam dengan orang ni, saya boleh pinjam dengan orang ni. Tapi bila terkena ujian 1 juta lebih, saya terus terduduk. Yang saya cari Allah saja. Saya minta doa dengan mak saya. Saya tidur masjid saya. Tidur masjid, bangun doa tiap malam. Kita kalau setakat hutang 13-14 ringgit tak tidur masjid. Kalau setakat hutang 10,000, mananya tidur masjid. Waktu tu hati kita masih bergantung pada makhluk. Dan bila hutang saya dah cecah 1 juta lebih, saya tidak ada daya dan upaya. Saat itu Allah yang maha kaya. Kalau Allah nak selesaikan masalah saya sekejap, tidur masjid bangun malam, tidur masjid bangun malam, minta doa dengan Allah. Takdir Allah, Allah utus seorang hamba Allah datang selesai hutang saya. Tengok, bila hati kita ni dia kena musibah, kita pun mula bergantung harap pada Allah. Yang selama ni kita bergantung pada harap pada dunia, hati kita tak bebas. Kalau tak bergantung harap pada manusia pun, kita bergantung harap pada duit. Sehingga ada satu istilah orang putih sebut apa? Cash is king. Apa? Tak pandai juga orang putih. Dia kata duit adalah segala raja. Raja segala raja duit. Tetapi berapa ramai orang yang hidup bergantung pada duit, dia tak dapat apa yang dia nak. Dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi berapa ramai orang yang tak ada duit, dia bergantung harap pada Allah, dia dapat apa
serah diri pada Allah, maka jiwa yang merdeka daripada yang kita sebut merdeka-merdeka ni adalah jiwa yang merdeka, sehingga dia merdeka daripada cengkaman makhluk, kebergantungan hidupnya kepada makhluk. Saya waktu pergi haji baru ni lah, sahabat saya cerita ni, kawan saya tu cerita, dia balik haji baru dia cerita, dia berani nak cerita. Sepanjang dia pergi haji tu ada satu cerita yang sangat, dia kata kalau fikir dengan akal pun macam tak percaya. Dia pergi solat asar di Masjidil Haram. Jadi lepas zuhur tu, sebelum asar tu dalam sejam macam tu, dia dah pergi dah untuk semayang asar di Masjidil Haram. Sebab kalau pergi lewat, kita terpaksa solat atas dataran, iaitu di atas jalan tawan hitam, bukan atas dataran putih. Sebab manusia terlalu ramai, sesak kan. Kalau pergi dekat-dekat waktu yang semayang tu, memang kena semayang dekat atas jalan tawan. Jadi dia pergi awal, masuk semayang asar berjemaah. Selepas selesai semayang asar, di pasar ada seorang pakcik yang semayang asar sebelah ni, orang Malaysia juga, umur lebih kan 70 tahun. Pakcik ni lepas semayang asar duduk berzikir, tafakur, menangis. Menangis je kerja, berzikir, menangis, tafakur, menangis. Sampai kawan saya dia rasa pelik, apa masalah pakcik? Dia kata, apa masalah pakcik? Jadi dia nak tahu, aku ni nak tahu juga apa masalah dia. Jadi dia tunggulah, tunggu sampai masuk waktu maghrib. Jadi pakcik ni lepas semayang maghrib, dia semayang sunat, sambung zikir, sambung pula menangis. Sambung lagi menangis, lama suka menangis. Dalam hati dia, apa masalah dia ni sampai menangis je kerja dia. Waktu tu dia kata, mari rasa nak terkencing, tak tahan nak terkencing. Kawan saya ni, dia kata, aku tak puas hati lagi, tak tahu masalah dia. Tadi dia minta doa dalam masjid dia, ya Allah jangan berilah rasa nak kencing, dia kata. Sungguh-sungguh dia minta, ya Allah, tahanlah rasa nak kencing. Mustajab doa dalam Masjidil Haram, hilang rasa nak kencing dia. Pasal kita pun tahu kalau sekali kita keluar memang tak dapat dah tempat tu, ambil dia orang lain. Jadi dia pun tunggu lagi sampai isyak. Lepas isyak, pakcik ni nak bangun daripada tempat duduk dia, nak balik lah. Dia pun pegang tangan pakcik, pakcik jangan lari lagi, saya tunggu pakcik daripada asar tadi. Saya tunggu pakcik daripada asar tadi, maghrib sampai ke isyak. Saya tunggu pakcik dan saya duduk berhati, pakcik duduk menangis daripada tadi. Apa masalah pakcik? Cuba cerita kat saya. Pakcik ni dia kata, berumur dia 7 orang Perak. Dia kata, pakcik menangis bukan kerana ada masalah, tapi pakcik menangis kerana terlalu gembira dan bersyukur pada Allah. Dia kata, pakcik ni dia kata dah 15 tahun duk kumpul duit, dalam keadaan 15 tahun kumpul duit nak pergi haji dengan isteri. Setiap tahun duk tunggu, nama tak naik-naik. Sehingga dia fikir, apa dosa saya dengan Allah sampai Allah Ta'ala tak jemput lagi saya pergi. Sehingga waktu tu dia rasa dengan duit dia yang cukup ni, dia boleh pergi haji je. Sehinggalah satu hari dia pergi satu majlis ilmu, ada seorang ustaz ni dia bacakan hadis tentang sedekah, kelebihan sedekah, mengangkat bala musibah sedekah ni, menghapuskan dosa sedekah ni, macam-macam kelebihan sedekah. Dari saat itu dia tanam satu keyakinan dengan hadis ini. Lalu dia kata, waktu dia dah tak tahu dah nak serah macam mana dah urusannya nak pergi haji juga ni, maka dia ambil satu jalan yang orang jarang buat. Apa dia? Dia cari mana-mana tempat yang memerlukan duit untuk sedekah. Seluruh duit 15 tahun yang dia kumpul duit nak pergi haji, dia sedekah semua tanpa tersisa walaupun satu sen. Dah mudah katanya, dengan akal kita yang wadah memang tak dapat nak pergi dah, tak ada cara. 15 tahun yang saya pun tak tahu berapa ribu yang duit yang dikumpulkan 15 tahun sehingga tidak tersisa walaupun satu. Kalau dulu saya bergantung harap dengan duit ini, sekarang saya serahkan pada Allah. Maka kalau Allah nak pilih, Allah pilih saya. Takdir Allah, seorang hamba Allah telefon keluarga dia, cakap nak sponsor dia pergi haji dengan isteri, termasuk anak dia 4 orang dan menantu dia 4 orang, yang semuanya 10 orang dapat pergi haji satu keluarga tahun ni. Dia kata, satu benda yang saya tak pernah terbayang dalam pemikiran saya, Allah balas lebih daripada apa yang saya nak. Allah ni haji baru ni 10 orang boleh pergi percuma, dalam keadaan dia niat 2 orang je dia nak pergi. Selama ni dia bergantung pada duit dia, Allah Ta'ala tak pilih-pilih. Sekarang dia serah segala harta dia pada Allah. Ni nak kata tawakal.
Kita tak sampai macam tu lagi. Hari ni jumpa kita sedekah semua harta kita. Hai Ustaz, nak makan apa nanti? Tu tak nak makan lagi. Nak makan apa nanti Ustaz? Ni pun kata gelabah yang terakhir dah ni, kurniaan suami saya ni. Kalau gadai yang ni tak tahulah Ustaz. Makna jiwa dia serahkan semua. Sehingga Allah bagi 10 beranak dia boleh pergi haji. Dan sekarang ni 10 beranak saya duduk di Masjidil Haram, dia kata. Tu saya gembira tak habis-habis lagi. Saya duk terfikir syukurnya saya pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama tahun ni juga, kebetulan kawan saya cerita ni, dia ada beberapa orang sahabat yang memang nak pergi haji juga, yang kawan-kawan dia yang kaya ni, yang sudah berkampung di hotel di Dubai. Makna dia orang ni nak pergi haji, tapi sementara tunggu visa khas. Visa khas ni dia akan keluar last minute. Dan visa khas ni kadang-kadang harga dia tahun ni cecah 30,000 untuk visa sahaja. Bukan hotel apa, visa sahaja sekeping 30,000. Jadi geng-geng yang kaya ni yang nak pergi haji dengan duit dia ni, dia orang dah duduk di hotel di Dubai, cuma tunggu pihak travel beritahu ada visa ke tak ada visa. Dan dia orang ni masing-masing bawa duit. Ada seorang tu bawa 350,000, ada seorang tu bawa dekat setengah juta. Yang mereka ini dah siap siaga dah. Berapa pun harga visa yang keluar dia sanggup beli. Tiba-tiba orang Malaysia. Tiba-tiba dia WhatsApp kat kawan saya ni, dia kata kami terpaksa balik ke KL, visa tak ada. Tengok, saat orang bergantung dengan duit, Allah tak bagi. Mana duit banyak, siapa boleh bagi? Allah yang bagi. Yang pergi pilih ni Allah Ta'ala yang pilih. Kita duit bertamu sejuta, kalau Allah Ta'ala tak pilih, tak boleh. Apa yang Allah Ta'ala nak ajar? Hidup ni bukan bergantung dengan makhluk. Kamu kena merdeka, bebas daripada cengkaman makhluk. Lagi mana kita nak buat satu benda kita bimbang, ada lagi kebimbangan kita dengan makhluk, maka selagi itu kita ni tidak seperti seekor burung yang merdeka, rohnya yang merdeka. Sebab tu dia kita sebut merdeka-merdeka ni, maka orang yang tidak bergantung kepada makhluk, maka dia kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kemudian kata Rib'i bin Amir lagi, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami nak merdekakan manusia ni daripada apa? Daripada kezaliman hidup beragama yang direka-reka oleh manusia, kepada bebas, iaitu kehidupan, iaitu adilnya Islam. Ni kami nak bebaskan manusia daripada hidup zalim dengan agama, kerana kita mesti dan wajib meyakini agama selain daripada agama Islam adalah zalim. Itu keyakinan i'tikad kita. Kita wajib menyatakan agama selain daripada agama Islam zalim. Ada orang kata tak baik Ustaz cakap macam tu, semua agama baik Ustaz. Orang yang macam ni dia telah terjebak dengan satu pemikiran yang namanya pluralism. Pluralism agama, menyamaratakan agama. Kata semua agama baik. Siapa yang kata begitu dosa besar daripada Allah. Kenapa tidak ada agama yang baik melainkan satu? Inna din indallah al-Islam. Kata Allah, kata disebut sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanya satu, dia Islam. Maka sebab itu kita kena yakin agama lain adalah zalim. Zalim ada agama yang kalau pengikut dia lelaki mati, maka si isteri mesti mati dengan suami. Isteri yang hidup mesti mati dengan suami. Ada satu agama, satu ketika dahulu, kalau suami mati, isteri wajib mati dengan suami, dibakar hidup-hidup. Kalau isteri mati, suami tak wajib mati dengan isteri. Mana ada? Patut suami kena bakar sekali. Jadi makna nak katanya agama-agama yang direka-reka ni zalim. Kata Rib'i bin Amir, kami nak keluarkan, merdekakan manusia daripada kezaliman agama. Kemudian yang ketiga kata Rib'i bin Amir, kami nak bebaskan manusia ini wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami nak bebaskan hidup daripada sempitnya pemikiran terhadap dunia semata-mata kepada adanya akhirat. Sebelum datangnya Islam, orang fikir seolah-olah iaitu dunia ini adalah pengakhiran semata-mata, sehingga dia cari dunia sampai nak mampus cari dunia. Cari dunia seolah-olah dia tidak kembali ke negeri yang kekal abadi. Jadi maka dengan sebab itu, maka kebebasan yang sebenar adalah jiwa yang merdeka daripada cengkaman makhluk, mencari redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali lagi, jikalau engkau laksanakan burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Berarti sekiranya roh itu dalam keadaan mencari redha Allah, maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha terhadap roh tersebut. Jadi maka sekarang ni kita kena memperbaiki dan mengindahkan rohani kita, supaya roh kita ini tidak terikat dengan pandangan makhluk, sentiasa mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun makhluk nak beritahu itu cakap-cakap makhluk, yang penting kehidupan kita Allah redha. Dan sekiranya rohani kita ni Allah redha, maka terbanglah kita di atas puncak-puncak pohon di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan manusia kerana rohani, bukan kerana jasad. Manusia ini mulia kerana rohaninya, bertakwa kepada Allah, rohani yang taat pada Allah. Lalu kemudian seperti mana dibandingkan dengan kisah bagaimana Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Ketika mana Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka bergoncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Hebat Sa'ad bin Mu'az, orang yang paling antara sahabat yang banyak mengislamkan orang, Sa'ad bin Mu'az. Sehingga apabila Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Rasulullah beritahu kepada sahabat, cepat kita usung jenazah Sa'ad bin Mu'az sebelum malaikat mengusung jenazah beliau. Sebab ribuan malaikat berebut nak usung jenazah Sa'ad bin Mu'az. Maka Rasulullah, sehingga disebut terputus capal, maknanya selipar yang dipakai oleh sahabat, kerana terlalu bersegera nak usung jenazah Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah di dalam bab ketaatan, Rasulullah akan berlomba dengan makhluk yang paling taat di dalam urusan ketaatan. Kalau kita ni nak taat pada Allah, kena banding dengan orang yang lebih taat daripada kita. Kalau kita banding dengan orang yang lebih teruk pada kita, kita rasa kita ahli syurga. Kita kata relax lah ustaz, saya tidur dalam kuliah okey lah, dia kata. Orang lain kuliah pun tak datang, dia kata. Dia duduk banding orang lagi teruk pada dia, dia rasa mulia. Jangan banding dengan orang lagi teruk, banding dengan orang lagi apa? Allah segarnya aku, dia bukan setakat datang buka kitab, menangis pula dengan ustaz kuliah. Tak, maknanya dia ni Allah menghayati pula, beramal pula. Kita rasa kita paling kerdil. Tapi kalau kita banding dengan orang lagi teruk, kita rasa macam kita ni dah ahli syurga Firdaus. Syurga paling tinggi. Dia kata, aku kalau nak banding dengan orang, hari satu orang pergi lain, aku kuliah Tuhan, okey. Dah. Kita rasa balik. Sebab tu Nabi kalau nak banding taat, banding dengan makhluk paling taat. Kita duduk sah belakang, semayang sah belakang je gitu. Okey lah Ustaz, sah belakang, ada orang semayang pun tak datang berjemaah. Semayang seorang diri, dia banding dengan orang tak semayang langsung. Memang kita rasa paling mulia. Ni nak banding dengan orang yang lebih hebat pada kita. Tu di dalam urusan ibadat. Tapi kalau dalam urusan dunia, Nabi suruh kita banding dengan orang lagi susah daripada kita. Tu kalau dalam urusan dunia. Bila kita ni kena satu-satu musibah, kena banding orang lagi susah pada kita. Rumah kita terbakar, okeylah rumah saya terbakar, tapi orang lain rumah terbakar nyawa pun melayang. Saya rumah terbakar nyawa masih ada lagi, boleh bertaubat, kita akan rasa syukur. Tapi kalau dalam bab dunia ni kita banding dengan orang yang lagi lebih pada kita, kita terbalik. Kalau bab dunia kita banding orang lagi lebih pada kita, menyebabkan kita akan jadi rasa dengki dengan orang. Dia nak tu apa yang aku nak tu, beg yang dia pakai tu aku dah tarik lama dah tu, siapa dia pakai dia? Kita duk banding dengan orang lagi lebih pada kita, tak cukup lah kita. Lepas tu kalau bab dunia ni ditimpa musibah, banding musibah kita dengan orang lagi teruk pada kita. Kena banding itu, itu baru jiwa kita ni boleh bersabar, pujuk jiwa kita dengan banding orang lagi susah. Banding orang lagi susah. Saya punya accident pun ni, langgar buruk. Daripada lepas pilihan raya tu, lepas hari pilihan raya Sabtu tu, balik mengundi pada Terengganu, datang ke Shah Alam, tiba-tiba beruk seekor Melayu. Bukan kera, beruk yang punggung merah tu, yang besar tu. Saya budak 3 tahun. Langgar tu pecah habis, kaki air apa semua sekali. Termenung tepi jalan 3 jam tunggu towing. Termenung fikir. Pasal beruk ni dipertemukan dengan aku. Itu yang saya fikir, duduk dalam kereta sampai termenung tunggu towing ni. Dengan anak, dengan isteri ada sekali. Duk fikir,
dalam banyak-banyak kereta ni, kereta aku yang jadi mangsa. Sebelah ada lagi satu kereta, tapi kereta saya juga yang Allah Ta'ala takdirkan bertemu dengan beruk ni, saya kata. Kadang-kadang terfikir. Satu saya fikir apa, rupanya Jumaat malam sebelum mengundi tu saya kuliah bab sabar pada jemaah. Itu yang pertama. Kuliah bab sabar rupanya. Macam mana? Aku kuliah bab sabar. Suruh orang sabar mudah tu tak? Kena atas batang hidung ni, baru tak. Suruh orang sabar dengan musibah ni mudah. Tapi kena atas batang hidung, siapa tak? Kemudian kita nak sumpah tak boleh dah. Nak sumpah kata celaka menantang buruk. Memang yang kena tu menantang. Dan yang kena tu memang buruk dah. Jadi kalau sumpah pun tak ada tu membazir ayul. Tak, membazir ayul. Kemudian yang kedua saya fikir, aku ni kira okey lah anak bini selamat. Nak banding ada orang insiden kereta terbalik meletup, ada yang kerja. Ada, nyawa pun tak ada. Jadi aku ni nyawa, satu nyawa je melayan, nyawa buruk tu je melayan. Mampu terus lah. Bawa 16 memang tak sempat nak beri lah. Jadi mampu terus, innalillah terus tu tak tahu sempat mengundi ke tak buruk. Tapi nak kata yang kita fikir orang lagi teruk tak apalah. Allah nak ganti lebih baik lagi. Tu dapat kereta pinjam besar lagi besar. Allah nak bagi yang lebih baik. Orang bagi pinjam kita. Jadi nak katanya apa? Musibah ni kita kena banding orang lagi teruk pada kita. Jadi kalau orang tanya, Ustaz macam mana kita nak sabar dengan musibah? Pastikan kita banding dengan orang lagi teruk. Kita slipper hilang, turun-turun masjid slipper hilang. Saya berapa kali dah slipper hilang. Sebab dia tak ada pakai slipper untuk penceramah ni, dia tak sedia. Dia sedia pakai kereta je. Turun-turun masjid slipper hilang. Dah. Kita bandinglah orang kita baru slipper hilang, kaki boleh berjalan lagi. Ada orang kaki kudung. Dah. Jadi maka dengan sebab itu kaki ada orang kena gaut, kita kaki tak kena gaut, slipper je hilang. Jadi maka sebab itu kalau kita ni maknanya benda berlaku satu-satu musibah, bersyukur. Kena penyakit teruk macam mana pun, kanser terhambat, sebulan lagi nak hidup, syukur lagi. Sebab apa syukur? Ada orang tak sempat nak bertaubat lagi, tak sempat nak tambah amal, aku ada kesempatan lagi. Jadi maka sebab tu Nabi ajar pada kita, bab dunia banding dengan orang yang lagi susah pada kita, bab akhirat banding dengan orang yang lagi taat pada kita. Cuma kita ni terbalik, bab akhirat banding dengan orang lagi teruk pada kita. Kalau bab dunia banding dengan orang lagi lebih pada kita, maka hilang sifat syukur kita dan hilang sifat sabar kita. Lalu kemudian bergoncang arasy Allah, disebut kata Nabi. Kegembiraan menyambut Sa'ad ibn Mu'az. Kenapa dibandingkan arasy Allah? Makhluk yang paling besar adalah arasy Allah. Ini saya pun dah cerita dah. Makhluk paling besarnya arasy Allah. Arasy lebih besar daripada kursi Allah. Kursi lebih besar daripada 7 petala langit dan bumi. Ini besarnya arasy Allah, makhluk yang paling besar. Sebab itu bila mana ada satu pahaman akidah yang menyatakan Allah berada di atas arasy, ini pandangan batil. Ini bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pendapat dia kata Allah itu duduk di atas arasy. Mana mungkin Allah duduk di atas makhluk? Yang maksud Allah istiwa di atas arasy itu dengan makna ketinggian di situ, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pahaman, maka dia tafsirkan duduk di atas arasy Allah. Ini berhati-hati dengan pemahaman ini. Banyak berlega di dalam YouTube, banyak berlega di dalam Facebook. Pemahaman duduk di atas arasy. Kalau ada jumpa guru yang mengajar duduk di atas arasy, tinggalkan guru ini. Maka itu akidah yang bersalahan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bila duduk di atas arasy, duduk di langit. Allah mana duduk di langit? Sedangkan kita punya akidah Ahlus Sunnah, Allah wujud tanpa tempat. Allah itu ada tanpa tempat. Bila kita meletakkan Allah duduk di langit, maknanya ada atas, ada bawah. Jadi maka dengan sebab itu, maka arasy ini bergoncang, arasy kegembiraan menyambut ruh kedatangan, yaitu sahabat yang paling mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Semuanya kerana apa? Kerana kemuliaan ruh tadi. Yang kita nak berbalik pada tajuk tadi, semuanya tadi kelebihan ini kerana ruh, bukan kerana jasad. Jadi maka dengan sebab itu, kita yang kita nak minta adalah untuk mendapatkan kemuliaan rohani kita. Yang kita kena fikir mulia rohani kita.
maka yang ditafsirkan hadis tersebut, maka para ulama melihat kepada hadis yang disebut yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ada hadis yang menyebut bahawa, dalam hadis yang sahih, bahawa Allah Ta'ala turun setiap malam ketika berbaki 1/3 malam. Bukan dimaksudkan di situ adalah Allah itu, tetapi rahmat Allah itu turun pada 1/3 malam. Rahmat Allah itu turun di tengah waktu malam. Maka disuruh kepada siapa yang bangkit di tengah malam, siapa yang nak berdoa, aku pasti perkenankan doa. Siapa yang nak minta ampun, aku pasti ampunkan dosa. Bukan kerana Allah turun, tapi rahmat Allah Ta'ala yang turun. Ini telah ditafsirkan oleh para ulama. Dan hadis ini tak salah. Yang salah orang yang tafsir hadis secara direct tanpa pemahaman alim ulama. Dan saya ambil ini pun daripada pemahaman ulama, bukan saya tafsir sendiri. Saya tak mampu nak tafsir hadis sendiri. Jadi maka dengan sebab itu yang dimaksudkan, bagus soalan tersebut, memang hadis tersebut menjadi hujah bagi sebahagian orang yang menyatakan Allah di langit, dengan menyatakan bahawa kalau Allah tidak di langit, apa jawapan terhadap hadis ini? Hadis Allah turun ke langit itu. Padahal yang dimaksudkan kata ulama, yang turun itu rahmat Allah. Itu yang jadi hujah. Kalau Allah di langit, berarti secara akal fikiran kita, orang yang duduk di puncak gunung Kinabalu itu lebih dekat dengan Allah. Kalau tak semayang pun dia lagi dekat dengan Allah lah. Pasal apa? Pasal dia duduk di puncak gunung. Dan orang yang duduk di bawah lagi jauh dengan Allah. Tidak, kita ukur dekat jauh kita dengan Allah bukan ketinggian tempat kita duduk, tetapi dekatnya hati kita pada Allah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau duduk atas bukit tak semayang, celaka, jauh juga daripada rahmat Allah. Jadi maka dengan sebab itu tafsiran ulama yang telah dibahaskan. Cuma yang kita nak sebut, kemuliaan roh seseorang itu adalah disebabkan kerana taatnya pada Allah, merdekanya jiwa dia daripada cengkaman makhluk. Maka yang terakhir disebut, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan melindungi ruh kita seperti mana menjadi binatang-binatang ternak. Kita berhenti setakat itu dulu, ya sambung akan datang berkenaan itu. Dan insya-Allah, maka secara kesimpulannya, maka apa yang nak disebut, maka perjalanan ruh adalah perjalanan yang kekal abadi, perjalanan yang sangat panjang. Maka dengan sebab itu, maka kita kena minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikurniakan kebaikan rohani kita. Rohani kita yang wangi, rohani kita yang soleh, rohani kita yang bercahaya dengan cahaya iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan sebut bagaimana nak memuliakan rohani kita pada nasihat yang ke-10, iaitu dengan cara beribadat di waktu malam. Kesinambungan kepada cara untuk menjadikan rohani kita itu sentiasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Seperti biasa, saya ambil ruang dan peluang siapa-siapa yang nak berwakaf untuk saya punya pondok di Terengganu. Yang sekarang ni kita tengah buat surau, dan juga kita tengah buat 42 unit pondok orang pencen, dan pondok warga emas yang kita sedang bina juga sekarang ni. Yang insyaAllah kita target akhir tahun depan dah anggaran siapnya. Kukulah orang Bukit orang sini nak duduk di pondok orang pencen nanti, nak duduk pondok. Jadi boleh, ada masalah. Syarat kita bukan warga Terengganu saja. Semua orang boleh duduk, yang minat nak mengaji boleh duduk pondok. Dekat Darul Wafah tu jugalah. Di tapak di kampung atas tu. Oh, yang dekat nasi dagang. Kukulah nak sambil-sambil tempat tu biasalah orang pergi cuti pun penuh lah orang. Orang pakai makan nasi dagang. Ini jemaah saya pun tanya, nak tanya lokasinya kat mana, ada kat atas tu, tanya je orang kampung atas tu. Nak tanya orang masjid, dia tahulah sebab saya kuliah bulanan tu di masjid, tiap-tiap bulan saya balik ke sana. Memang untuk kita tengok pembangunan di sana. Sekarang ni memang kita nak besi. Kalau orang nak tajam besi pun kita terima. Tak nak bagi duit, saya nak hantar batu-batu pun boleh. Kalau dia memang tokek batu-batu, dia kata nak hantar batu-batu je ustaz, nak buat, boleh, tak ada masalah. Nak hantar bahan binaan, nak beli sendiri, nak hantar sendiri pun tak ada masalah. Nak hantar duit pun boleh, nak wakaf, nak transfer pun boleh. Ada resip wakaf ni dengan saya, satu lot ni ada RM50, boleh wakaf untuk nak transfer pun boleh, tak ada masalah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.